Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazni binti Naim. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi satu kaedah yang dinamakan baca cepat kawanku untuk membantu murid supaya dapat membaca dengan cepat tanpa mengeja. Untuk belajar huruf, Cikgu akan menerangkan 3 kategori iaitu simbol huruf, huruf vokal yang kita namakan sebagai huruf kawan baik dan huruf konsonan yang kita namakan sebagai huruf kawan. Bagi mengenal huruf, semua murid perlu menguasai 4 perkara iaitu mengenal dan tahu nama huruf, mengenal dan tahu bunyi huruf, mengenal dan tahu bentuk huruf dan mengenal dan tahu cara menulis huruf dengan betul. Mari sama-sama kita belajar simbol huruf terlebih dahulu. Bagi menulis huruf, kita akan menggunakan garisan merah, biru, biru, merah. Ikut cikgu, tulis bentuk huruf dengan betul ya. Baiklah, simbol kita yang pertama ialah tiang tinggi. Tiang tinggi. Simbol kita yang kedua, tiang pendek. Berada di garisan biru-biru. Simbol kita yang ketiga ialah tiang bawah, berada di garisan biru, biru, merah. Seterusnya adalah tahi lalat, berada di garisan merah, biru di atas. Seterusnya, perut buncit, berada di garisan biru, biru. Seterusnya, bulan sabit. Bulan sabit berada di garisan biru-biru. Seterusnya, bulat penuh. Bulat penuh berada di garisan biru-biru. Seterusnya, kaki payung. Kaki payung. Kaki payung berada di garisan biru-biru merah di bawah. Seterusnya, gelas. Gelas. Gelas berada di garisan biru-biru. Seterusnya, anak panah kecil. Anak panah kecil berada di garisan biru-biru. Seterusnya, tongkat. Tongkat. Tongkat berada di garisan merah, biru, biru di atas. Seterusnya, lompat separuh. Lompat separuh. Lompat separuh berada di garisan biru, biru. Seterusnya, lompat 1 kali. Lompat 1 kali berada di garisan biru-biru. Seterusnya, lompat 2 kali. Lompat 2 kali. Lompat 2 kali berada di garisan biru-biru. Seterusnya, jongket sikit. Jongket sikit berada di garisan merah di bawah. Seterusnya, tolak atas. Tolak atas. Tolak atas berada di garisan biru yang pertama. Seterusnya, tolak tengah. Tolak tengah. Tolak tengah berada di antara garisan biru-biru. Seterusnya, tolak bawah. Tolak bawah. Tolak bawah berada di garisan biru-biru di bawah. Seterusnya, naik bukit. Naik bukit. Naik bukit berada di garisan biru-biru. Seterusnya, turun bukit. Dari atas ke bawah.
Ya, di garisan biru. Seterusnya, condong. Condong berada di garisan biru. Dan yang terakhir ialah pangkah. Pangkah berada di garisan biru. Baiklah, seterusnya kita akan belajar huruf vokal. Baik, huruf vokal kita namakan sebagai huruf kawan baik. Mengapa perlu kawan baik? Baik, setiap murid memerlukan kawan baik di sekitar mereka untuk menjalankan aktiviti seharian dan tidak boleh keseorangan. Kawan baik sentiasa menolong dan memberi semangat kepada kawannya. Dan kawan baik juga selalu berada di sebelahnya. Huruf kawan baik terdiri daripada huruf A, I, O, dan U. Baiklah, kita akan tengok huruf kawan baik kita yang pertama. Okey, nama huruf kawan baik kita yang pertama ialah huruf A. Apabila huruf ini berada berhampiran dengan cikgu, kita akan sebut nama huruf. Apabila K ini digerakkan ke hadapan, kita akan sebut bunyi huruf. Cikgu ulang, berhampiran dengan cikgu adalah nama huruf. Apabila digerakkan ke hadapan adalah bunyi huruf. Baiklah, kita akan sebut A. Bila kita gerakkan ke hadapan untuk bunyi huruf, kita menganga mulut kita besar-besar. Okey, ikut cikgu. A. Baiklah, untuk lebih memudahkan kita mengingat huruf kita akan menggunakan anggota badan kita. Ikut cikgu ya. Baiklah, kita akan rapatkan kedua-dua tangan kita seperti ini. Letak berhampiran dengan kita adalah huruf A. Apabila kita gerakkan ke hadapan, dia akan membentuk bunyi A. Ulang sekali lagi. Baiklah, langkah yang ketiga adalah mengenal bentuk huruf. Okey, tadi kita dah belajar simbol. Baiklah, simbol untuk huruf A adalah bulan sabit, tiang pendek. Bulan sabit, tiang pendek. Okey, kita ulang sekali lagi. Bulan sabit, tiang pendek. Huruf A berada di garisan biru. Baiklah. Seterusnya, kita akan tengok kawan baik kita yang kedua. Nama huruf ini adalah I. Okey, bila cikgu gerakkan ke hadapan, I mewakili dua bunyi. Okey, I mewakili dua bunyi, iaitu berbunyi O dan E. Baiklah, kita akan bunyi kedua-duanya sekali, iaitu I, O, E. I, O, E. Bagi memudahkan kita mengingat bentuk huruf, kita akan menggunakan pergerakan tangan kita. Okey, sama-sama cikgu ya. Okey, angkat tangan kiri. Tutup bahagian atas. Tutup sekali lagi. Tolak ibu jari masuk ke dalam. Kita akan nampak huruf I. Okey, letak berhampiran dengan kita. Kita tepuk sekali di atas jari kita dan kita sebut I.
Untuk bunyi, kita akan bunyi 2 bunyi huruf I. Untuk membezakannya, kita akan gerakkan ke atas seolah-olah kita telah kekenyangan. Okey, ikut cikgu. I, E. I, E. I, E. Dan satu lagi bunyinya adalah seperti kita muntah. Buang arah bawah. I, E. I, E. I, E. Okay, kita buat sama-sama sekali lagi kedua-dua bunyi huruf I. I, E. I, E. Sekali lagi. I, E. I, E. I, E. I, E. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagaimana cara kita nak menulis huruf I. Okey, huruf I, tolak tengah bulan sabit. Tolak tengah bulan sabit. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada huruf kawan baik kita yang ketiga, iaitu huruf I. 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 Baik, untuk bunyi I, gayakan mulut kita seperti tersengih. I. 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 Sekali lagi. I. 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 Okey, baik. Sekarang kita akan menggunakan anggota badan kita pula. Baik, untuk huruf I, kita dapatkan kedua-dua tapak tangan kita berhampiran dengan kita. Kita sebut I. 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 Okey, bawa ke depan, tersengih. I. 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 Okey, sekali lagi. I. 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 Baiklah. Sekarang kita akan tengok bagaimana cara menulis huruf I. Tiang pendek, tahi lalat. Tiang pendek, tahi lalat. Okey. Seterusnya kita akan pergi kawan baik kita yang keempat, yang diberi nama O. Huruf O. O. O mempunyai bunyi yang sama, iaitu O juga. O. 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 Baiklah, kita akan buat menggunakan tangan. Okey, rapatkan kedua-dua tangan dan membentuk bulat seperti ini. Okey, berhampiran kita bunyi bentuk nama huruf O. 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 Gerakkan sekali lagi. O. O. Okey, kita tengok pula bentuk dia. Okey, bentuk huruf ni adalah bulat penuh. Bulat penuh. Okay, kawan baik kita yang kelima ialah huruf U. Huruf U. Okay, nama huruf ni adalah U. Bagaimana bunyinya? Okay, muncungkan mulut. Okay, dia akan berbunyi U. 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 Okay, sekali lagi. U. 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 Okay. Sekarang kita akan menggunakan tangan kita pula. Okay. Tangan kita akan berada seperti ini. Okay. Ini untuk huruf O dan kita buka sahaja untuk huruf U. Okay. Berhampiran dengan kita adalah U. 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 Baiklah, sekarang kita akan tengok bagaimana cara kita hendak menulis huruf U. Okay. Gelas, tiang pendek. Gelas, tiang pendek. Gelas, tiang pendek. Baiklah, kita akan ulang semula kelima-lima huruf kawan baik kita, iaitu huruf A,
E, I, O, dan U. Menggunakan anggota badan A, A, E, 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 I, E, O, O, U, U. Bagus. Baiklah, kita teruskan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan kita namakan sebagai huruf kawan. Baiklah, kita akan pergi kepada huruf konsonan yang pertama, iaitu huruf L. 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 Baiklah, bagaimana cara nak menulis? Tiang tinggi. Tiang tinggi. Seterusnya, kita pergi kepada huruf tiang tinggi yang kedua, iaitu huruf T. 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 Bagaimana cara menulisnya? Tiang tinggi, tolak atas. Tiang tinggi, tolak atas. Huruf tiang tinggi yang seterusnya ialah huruf H. H. Bunyinya bunyinya H. H. Bagaimana bentuknya? Tiang tinggi, lompat satu. Tiang tinggi, lompat satu. Huruf tiang tinggi kita yang seterusnya ialah huruf K. 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 Bagaimana cara menulisnya? Tiang tinggi, anak panah kecil. Tiang tinggi, anak panah kecil. Huruf tiang tinggi seterusnya ialah huruf B. B. Bunyinya B. B. Bagaimana bentuknya? Tiang tinggi, perut buncit. Tiang tinggi, perut buncit. Huruf tiang tinggi seterusnya ialah huruf D. Tersengih sedikit. D. Bunyinya D. 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 Okey, bagaimana cara menulis huruf D? Bulan sabit, tiang tinggi. Bulan sabit, tiang tinggi. Huruf tiang tinggi seterusnya ialah huruf F. F. Bunyinya F. F. Bagaimana bentuknya? Tongkat, tolak atas. Tongkat, tolak atas. Baiklah, kita akan teruskan dengan huruf kawan tiang bawah. Huruf kawan tiang bawah yang pertama ialah huruf P. P. Bunyinya P. Bunyinya P. 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 Bagaimana cara menulis huruf P? Tiang bawah, perut buncit. Tiang bawah, perut buncit. Huruf kawan tiang bawah yang seterusnya adalah huruf Q. Q. K. Q. K. Q. K. Bagaimana bentuk huruf Q? Bulan sabit, tiang bawah jongkit sikit. Bulan sabit, tiang bawah jongkit sikit. Baiklah, kita akan teruskan dengan huruf kawan dalam kategori kaki payung.
Dalam huruf kawan kaki payung, huruf yang pertama adalah huruf G. 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 Dia berada di dalam tekak kita. G, G. G, G. G, G. Bagaimana menulis huruf G? Bulan sabit, kaki payung. Bulan sabit, kaki payung. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan pula huruf kawan kaki payung yang kedua, iaitu huruf J. 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 Bagaimana menulis huruf J? Kaki payung, tahi lalat. Kaki payung, tahi lalat. Okey, seterusnya huruf kawan kaki payung yang ketiga ialah huruf Y. 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 Bunyinya Y. 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 Bagaimana menulis huruf Y? Gelas, kaki payung. Gelas, kaki payung. Baiklah, kita teruskan dengan huruf kawan kategori badan ataupun tengah. Baiklah, cikgu akan kenalkan huruf badan atau tengah yang pertama, iaitu huruf C. 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 Bagaimana menulis huruf C? Bulan sabit. Bulan sabit. Bulan sabit. Baiklah, seterusnya cikgu akan kenalkan huruf badan yang kedua, iaitu huruf S. 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 Bagaimana bentuk huruf S? Bulan sabit kecil, perut buncit kecil. Bulan sabit kecil, perut buncit kecil. Baiklah, seterusnya huruf badan adalah huruf R. R. Bunyinya R. Bunyinya R. 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 Bagaimana cara menulis huruf R? Tiang pendek, lompat separuh. Tiang pendek, lompat separuh. Seterusnya, huruf badan yang keempat adalah huruf N. N. Bunyinya N. 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 Bagaimana menulis huruf N? Tiang pendek, lompat satu kali. Tiang pendek, lompat satu kali. Seterusnya, huruf badan adalah huruf M. M. Bunyinya M. 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 Bagaimana cara menulis huruf M? Tiang pendek, lompat dua kali. Tiang pendek, lompat dua kali. Seterusnya adalah huruf V. V. Bunyinya V. 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 Bagaimana cara menulis huruf V? Turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit. Seterusnya, kita akan belajar huruf badan yang seterusnya adalah huruf W. 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 Bunyinya U. 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 Mulut kita bulat sedikit. U. W. U. W. U. Bagaimana huruf W? Turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit. Baik. Huruf yang seterusnya adalah huruf Ek. Ek. Bunyinya Z. Bunyinya Z.
Bunyinya z. Ek, z. Ek, z. Bagaimana menulis huruf ek? Pangkah, pangkah, pangkah. Baiklah, huruf badan kita yang terakhir adalah huruf Z. Z. Bunyinya Z. Bunyinya Z. 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 Bagaimana menulis huruf Z? Tolak atas, condong, tolak bawah. Tolak atas, condong, tolak bawah. Baiklah. Kita dah pun mengenali semua simbol huruf, huruf vokal iaitu huruf kawan baik, huruf konsonan iaitu huruf kawan dan tahu cara menulis huruf dengan betul. Jadi, selepas ini akan lebih mudah dan cepat kita membaca. Cikgu harap semua murid dapat menguasai kemahiran membaca tanpa mengeja dengan cepat dan lancar selepas ini. Terima kasih.